واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis, pengurusi berserta seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan imam, para asatidzah, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk yang diminta untuk saya bercakap pada malam ini adalah ad-dukhan. Ad-dukhan makna dia asap. Tapi bukan asap rokok. Yang tu tak masuk dalam kategori min asyaratis sa'ah. Kerana ad-dukhan yang kita bahaskan adalah termasuk di dalam min asyaratis sa'ah, daripada asyaratis sa'ah, tanda-tanda hari nak kiamat. Itulah ad-dukhan yang merupakan sebahagian daripada ayatul kubra. Asyaratis sa'ah itu, tanda-tanda kiamat itu adalah termasuk dia dalam ayatul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Asap tu dia tak masuk tanda-tanda kiamat yang kecil. Kena faham hadis. Tanda-tanda kiamat ada yang asghar, yang kecil, yang saghir, dan ada yang kabir, ada yang kubra, tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang besar ni ada 10, panjang hadis dia, termasuklah ad-dukhan, asap itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah tentulah di dalam Al-Quran adanya surah itu dinamakan surah ad-dukhan. Surah
yang ke-44. Surah yang menceritakan kisah adanya asap yang akan menimpa manusia. Maka pada malam ini kita bicarakan dua pandangan besar yang dikemukakan oleh para ulama berhubung dengan ad-dukhan ataupun asap itu. Pertama-tama marilah kita mengambil faham firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ad-Dukhan bermula pada ayat yang ke-10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fartaqib yauma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Rabbana kshif 'annal 'adzab inna mu'minun. Sadaqallahul azim. 10 sehingga ayat 12 surah Ad-Dukhan. Kata Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fartaqib, maka tunggulah nanti, tunggulah saat dan masanya. Yauma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin. Allah sebut harinya ta'ti as-sama'. Allah Ta'ala sebut langit dan dukhan, langit dan asap. Mudah translate bahasanya, asap itu datang daripada langit, satu pandangan. Asap itu memenuhi ruang yang ada dalam kehidupan manusia sehingga penuh naik ke langit, satu pandangan. Yang penting ada tak asap itu? Ada. Bidukhanim mubin, Allah sebut dengan dukhan dan Allah sebut mubin. Mubin makna clear, jelas. Asap tu akan ada. Yaghshan nas, asap ni mengazab manusia. Asap ni menyusahkan manusia. Tara dia belum datang pun kita jadi susah dah dengan asap rokok. Susah dah kitanya, menyibuk aja. Menek susah kita nak bernafas. RNR adalah kawasan larangan merokok. Cuba tengok golongan tak ada tamadun. Cuba tengok masyarakat yang tak fikir orang. Cuba tengok golongan selfish yang mementingkan diri sendiri. Mereka tidak pernah ambil pusing dengan arahan RNR adalah kawasan bebas asap rokok. Relax aja isap rokok. Restoran relax aja isap rokok. Tidak menghormati orang yang tidak merokok. Buruk akhlak. Na'udzubillah. Ganggu orang, menambah pollution, gangguan udara dan sebagainya. Tu kalau saya sembang jadi lain, tak jadi kuliah jawab dia. Tuan-tuan, nak sebut tara belum datang dukhan pun haru habis dah kita.
Sebab itulah Allah Ta'ala sebut asap yang datang itu yaghshan nas, dia akan azab manusia. Sampai manusia berkata, hadza azabun alim. Ayat 11. Manusia kata, inilah azab yang nyata, azab yang pedih. Rabbana kshif 'annal 'adzab inna mu'minun. Lalu berkatalah mereka, wahai Tuhan kami, angkatlah azab ini daripada kami, sesungguhnya kami akan beriman. Siapa cakap tu? Kejap lagi kita tengok. Ambil dulu ayat ni. Baik. Yang ketiga, jelas ada nas surah Ad-Dukhan ayat 10, 11, 12. Yang ketiga, para ulama memberikan pandangan bahawa yang dikatakan Ad-Dukhan, asap itu terbahagi kepada dua. Pertama, pandangan pertama, dan ada riwayatnya dalam Bukhari dan dalam Musnad Imam Ahmad. Pandangan pertama ialah ianya sudah berlaku. Pandangan pertama. Nanti kita cerita di mana ia berlaku. Daripada hadis Bukhari dan juga dalam Musnad Imam Ahmad. Yang kedua, ianya belum berlaku. Akan berlaku mustaqbal, in future. Akan berlaku. Pandangan Sayyidina Ali, pandangan Ibnu Abbas. Dua-dua pandangan ini, yang awal dan atsani yang kedua ini, yang sudah berlaku dan yang akan berlaku, dua-duanya diraikan di dalam Islam dengan dalil masing-masing. Baik. Yang pertama, ia telah pun berlaku, adalah pandangan yang dilontarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebut, adalah Ad-Dukhan, asap itu telah pun berlaku di zaman Nabi masih hidup, kata Ibnu Mas'ud. Bila ia berlaku, Ibnu Mas'ud menyatakan berlakunya ia ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Dan Bukhari dan Imam Ahmad ada meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan untuk kehancuran musyrikin Makkah yang kuat sangat menentang Islam, yang tidak peduli dengan apa yang Nabi sampaikan. Kena faham, dakwah juga ada di antara kisah Nabi dia jatuh hukum bunuh pun ada, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan muslimat boleh melawat kota Ka'ab al-Ashraf di Madinah. Kota Ka'ab al-Ashraf,
Ka'ab al-Ashraf ialah seorang Yahudi Madinah yang paling kuat lawan Rasulullah. Tak ada belah kasih dengan Nabi. Tuan-tuan muslimat boleh ziarah di Madinah, masih ada. Pak Arab kekalkan struktur bangunan dia. Masih ada batu-batu lama dia. Kota Ka'ab al-Ashraf. Kenapa Pak Arab kekalkan? Kerana tiada perkara khurafat berlaku di situ. Oh, tak macam di Arafah. Arafah dulu ada batu. Tempat Nabi berpijak, tempat Nabi berkhutbah, menyampaikan khutbatul wida'. Oh, khutbah wada' Nabi. Ada batu Nabi step atas dia. Batu tu Pak Arab buang dah. Kerana berlaku khurafat. Oh, dekat dengan tepi tangga Jabal Rahmah. Batu tu tak ada dah. Dulu saya pergi awal-awal 90-an, ada lagi batu tu. Nari tak ada dah. Sebab ada yang pergi jilat batu tu. Oh, macam-macam. Bawa anak pergi mandi anak di situ. Macam-macam. Kerja-kerja khurafat. Maka Arab buang. Dah rugi, tak boleh tengok. Allahu Akbar. Rugi. Adapun kota Ka'ab al-Ashraf, kota Yahudi ni, masih ada. Sebahagian building dia, tembok-tembok dia masih ada. Dikekalkan, Allah mengekalkannya. Untuk kita melihat bagaimana seorang Yahudi bernama Ka'ab al-Ashraf, Nabi offer. Nabi kata siapa nak boleh bunuh dia, pergi bunuh dia. Dakwah juga. Sampai tahap Nabi habis limit dah, bunuh. Maka bangunlah Musailamah dan seorang lagi sahabat berpura-pura mendatangi Ka'ab di malam hari. Oh, Musailamah dengan seorang lagi ni geng dengan Ka'ab. Depa bisnes sama, jual gudang garam sekali. Contohlah. Mereka bisnes sama. Tak ada lah sahabat jual rokok, tak ada lah. Oh, mereka bisnes. Yang jual rokok di Mina, Maktab 98, Haji 2012, Melayu jual rokok. Yang tu saya geram sungguh. Panjang cerita lah bab tu. Dalam banyak-banyak maktab, maktab saya dia pilih Maktab 98. Jual gudang garam. Cabut punya Melayu. Sakit hati. Fikir bumi Mina, tidak saya karate dah dia. Hampirlah maktab lain punya banyak. Maktab perguruan ilmu khas pun ada pilah. Dah maktab kita cari 98, 97 ada, 96 ada. Boleh pergi jual kat maktab saya. Macam dia tahu saya anti rokok. Terbakar jantung. Fikir Mina tidak, aku lepuk dah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mereka partner sekali bisnes. Maka apa jadi? Musailamah berpura-pura menjual pedangnya. Lalu ketika mana tunduk Ka'ab, lalu Musailamah membunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Siapa suruh? Nabi suruh. Tu dia Rasulullah berdakwah, berlembut sampai masa tahap hilang sabar. Itu Rasulullah. Baik, Nabi mendoakan. Apa doa Nabi? Ya Allah, timpakan pada mereka kekeringan seperti zaman kekeringan Yusuf alaihi salam. Itu dalam Bukhari dan Musnad Imam Ahmad. Nabi doa. Biar dia rasa sikit, biar dia sedar sikit. Walhal apa yang Nabi tak beritahu mereka. Bulan terbelah dua. Iqtarabatis sa'ah
wansyaqqal qamar, bulan terbelah dua di hadapan mereka. Penduduk Makkah menyaksikan bulan terbelah dua sampai Allah sebut nama surah Al-Qamar, surah bulan. Belah dua bulan, kamu nak apa lagi mukjizat? Air keluar celah jari Nabi, kamu nak apa lagi? Tiba-tiba lawan tak mau dengan Islam, Nabi doa. Ditimpa kekeringan. Sama dengan Nabi Musa. Tuan-tuan buka surah namanya Yunus alaihi salam. Surah Yunus ayat 88, 89. Nabi Musa punya doa kepada Allah. Ikhtiar habis dah, berjuang habis dah, mukjizat tunjuk habis dah. Dak duk jahat situlah Fir'aun. Maka Nabi Musa menadah tangan. Wa qala Musa, Rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Itu dia doa Nabi Musa. Itu dia doa dia yang Rasulullah doa untuk musyrikin Makkah. Yang Nabi Musa punya doa Allah rakam di dalam surah Yunus ayat 88, 89. Mafhumnya, dan berdoalah Musa, diaminkan oleh Harun alaihi wassalam. Berdoalah Nabi Musa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, kata Nabi Musa, engkau telah beri, ataita, engkau telah kurniakan, engkau telah beri kepada Fir'aun dan wa mala'ahu, bukan kata Fir'aun tetapi kepada al-malak dia. Al-malak ni orang ada kuasa, orang besar-besar, orang ada pangkat, itu al-malak. Engkau dah kurniakan ya Allah kepada Fir'aun dan al-malak dia, wa mala'ahu, hu tu Fir'aun, dhamir ganti nama, dia yakni Fir'aun. Engkau dah beri kepada Fir'aun dan orang-orang besar dia zinatan. Pertama, zinatan, perhiasan dunia, maksud dia kuasa. Bagi dah pada Fir'aun kuasa. Baik itu ingat tuan-tuan, kuasa ni Allah bagi semua. Dunia ni Allah bagi semua. Itu yang Nabi sebut, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Nabi kata Allah mengurniakan dunia kepada siapa yang dia kasih dan kepada siapa yang dia tak kasih. Itu hadis. Nabi kata Allah dalam bab dunia, dia bagi semua. Dia bagi hak kasih, dia bagi hak dia benci, hak dia tak kasih.
Allah bagi kuasa memerintah kepada Nabi Sulaiman. Allah bagi kuasa memerintah kepada ayahnya Nabi Dawud. Allah juga bagi kuasa memerintah kepada Fir'aun. Allah beri kuasa memerintah kepada Namrud. Tak usah duk heran. Allah bagi kekayaan kepada Qarun. Qarun Allah sayang ke? Dak, Allah ranapkan Qarun. Baca suratul Qasas. Allah juga beri harta kekayaan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sehingga dia menjadi kaya raya di kalangan para sahabat. Abdurrahman sahabat, Allah sayang tak sahabat? Bukan kata sayang, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada sahabat, Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Allah sayang ke Qarun? Dak. Allah bagi dak harta sampai terkenal dengan harta Qarun. Kan? Melayu panggil mencari harta Qarun. Wahab Qarun bukan kaf, qaf. Harta Qarun bermula jam 5 pagi, berpasang-pasangan, keluar subuh tak semayang dah. Punya mencari harta Qarun, macam-macam kita boleh tengok. Tuan-tuan muslimat, dunia kata Nabi Allah bagi pada siapa yang dia sayang dan pada siapa yang dia tak sayang. Tetapi kata Nabi, yu'tid din liman ahab. Allah kata Nabi hanya mengurniakan agama kepada liman ahab, pada siapa yang dia kasih. Kepahaman agama, reti agama, Allah akan kurnia pada siapa yang dia sayang. Yang ni kita kena muhasabah. Kita masuk tak dalam grup orang yang Allah sayang? Apa tanda dia? Yu'tid din. Ulama bahas yu'tid din. Allah kurniakan agama ad-din, maknanya kepahaman agama, bukan sekadar beragama Islam sahaja, tetapi faham tuntutan agama. Kita faham ke tidak? Kalau kita faham, itulah tanda Allah sayang, insya-Allah. Ada juga orang Islam tapi tak semayang. Ada juga beragama Islam, puasa dia 3 hari aja, awal, tengah, hujung, 3 hari ya. Lepas tu dia lompat hari raya. Ada orang tak pi haji, haji di Pulau Pinang, wukuf. Ampun tuan-tuan, macam-macam berlaku. Ini kita nak sebut, kita faham ke tidak agama? Kalau faham, alhamdulillah. Sebab dunia Allah bagi semua. Itu sifat Ar-Rahman. Oh, itu sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat, kalau arwah Tok Guru Haji Saleh, kalau dia hurai bab tauhid, arwah Tok Guru Haji Saleh kata sifat Ar-Rahman tu menandakan Allah boros. Dia abad lagu tu. Allah ni boros, dia bagi ya, macam orang boros. Dia bagi Cina nama Acong, dia bagi Melayu nama Ahmad, dia bagi Hindu nama Singgam. Dia bagi semua. Sampai datang filem Sanggam, adik-beradik Singgam. Dia bagi semua, kata arwah Tok Guru Haji Saleh. Sebab Ar-Rahman pemurah tu makna dia boros. Dia tak kedekut, dia bagi habis. Mu kafir, mu Cina, mu semayang, tak semayang, aku bagi. Tapi agama jaga. Kita kena pastikan kita duduk belah mana. Belah yang dapat Ar-Rahman sajakah, atau belah dapat dua-dua dengan Ar-Rahim sekali? Ar-Rahim kasih Allah, yang ni dia bagi orang beriman je. Kata arwah Tok Guru Haji Saleh, Ar-Rahim Allah bawa pergi syurga. Tu dia. Dia paut kita, dia kasih kita, dia bagi kita faham tentang Islam, bawa pergi syurga. Allahu Akbar. Kita nak dua-dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua-dua nak.
Baik, balik ayat 88 surah Yunus. Kata Nabi Musa, wahai Allah, wahai Tuhan, Engkau beri dah pada Fir'aun dan malak dia, orang-orang besar dia, zinatan. Pertama, perhiasan ditafsir dengan kuasa, kuasa memerintah. Baik itu, bila dapat kuasa, tolong reti Islam ajar berpolitik. Islam ajar dengan ambil kuasa, kita kena laksana Islam. Kalau tidak, jahanam. Kalau dapat kuasa menipu rakyat, Bukhari sebut dalam Sahih Bukhari, Nabi kata, mana-mana pemimpin yang menipu rakyatnya, haram bau syurga. Kita cek dah hadis ni, sahih, sesahih-sahihnya, bukan hasan, sahih. Hasan sahih jatuh bawah sahih. Ni bukan hasan, sahih. Hadis sahih, bawah mutawatir, bawah hadis kudusi. Standard dia tinggi. Siapa dia? Pemimpin yang tipu rakyat, haram bau syurga. Allah balaghah dia, tak jumpa syurga dah bau pun Allah haram. Na'udzubillah. Sebab itu pemimpin nak pilih dia kena berhati-hati, kena reti. Itu panjang ceritalah. Ni tajuk asap, bukan tajuk pilih pemimpin. Nak sebut bagaimana kita mesti faham zinah adalah perhiasan dunia yang Allah beri pada Fir'aun dan malak dia, iaitu kuasa. Wa amwalan, harta benda. Balik ayat 88 surah Yunus. Engkau dah beri pada Fir'aun dan malak dia, ya Allah, kuasa dan harta benda. Duit punyalah banyak. Permit import kereta ni zaman Fir'aun ni, bukan zaman lah. AP punya banyak approve permit, beratus-ratus import kereta. Na'udzubillah, kenyang perut. Kalau banyak duit infak sabilillah tak apa. Banyak duit tapi guna sumber lawan Islam, habis. Nabi Musa doa, fil hayati dunya Rabbana liyudillu an sabilik. Tengok ayat. Wahai Tuhan, dengan kuasa yang Fir'aun ada, dengan harta yang Fir'aun dan amal yang al-malak dia dapat, apa jadi ya Allah? Mereka itu telah buat suatu benda. Apa dia Allah Ta'ala sebut? Liyudillu an sabilik. Itulah dosa paling besar, tuan-tuan. Menyesatkan orang dari jalan Allah. Itulah dosa paling Allah marah. Ada kuasa pergi sesat orang daripada jalan Islam. Ada harta beli orang. Ni berlaku di Malaysia. Beli orang, tabur duit, tabur harta supaya jangan sokong Islam. Berlaku tidak? Berlaku. Tabur duit yang dapat ni geng-geng dedak ni. Kemplekat selai pun jadilah. Ni bukan di Malaysia, ni di Zimbabwe tengah. Tuan-tuan, RM50 celah surah, naskah surah Yasin. Baca-baca RM50. Selama hari ni tak pernah pun semayang sampai hitam dahi, bagi salam tak ada jatuh pun RM100. Hari tu baca Yasin RM50 duduk tengah. Oh, kerap lalu RM50. Tuan-tuan, kamu ada kuasa, ajak orang balik pada agama Allah. Itu yang Rasulullah buat dalam hijrah. Itu yang kerajaan-kerajaan Islam buat. Itu yang Salahuddin Al-Ayyubi buat. Itu yang kerajaan Muawiyah Abbasiyah buat. Itu yang kerajaan Andalusia buat.
walaupun di celah-celahnya ada kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi mereka mengekalkan dasar-dasar Allah. 700 tahun Andalusia memerintah dunia dengan Islam. 700 tahun, tuan-tuan. Sehingga mereka tumbang. Bandar terakhir ialah Granada yang jatuh ke tangan tentera salib. Suatu peristiwa sedih. 1492 bandar terakhir yang tumbang ialah Granada di tangan tentera Salibiah. Lengkaplah kehancuran Andalusia. 1509 Lopez de Square mengintai Melaka. 1511 Alfonso datang ghanap Kesultanan Melaka. Satu-satu dijajah. Tetapi dunia menyaksikan pemerintahan Islam yang penuh dengan keadilan, termasuk Ottomaniyah Turki yang juga hancur dan sekarang kembali naik biiznillah. Tuan-tuan muslimat, menyesatkan orang dari jalan Allah dosa yang besar. Baik itu Allah sebut doa Nabi Musa tu, liyudillu an sabilik, an sabilik. Tengok kalimah Arab, an sabil, sabil mufrad, subul jamak. Sabil satu jalan, makna jalan Islam itulah. Jalan Islam itulah disesatkan ya Allah. Manusia disesatkan dengan Fir'aun dan malak-malak dia. Kata Nabi Musa, yang ada kuasa, yang ada harta, mereka tabur duit untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Mana-mana pemimpin yang bersifat demikian, kamu tunggu balasan Allah. Lalu Nabi Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim. Ini dia. Nabi Musa kata, ya Allah, Engkau punah hancurkan harta benda mereka. Doa buruk tu. Engkau punah hancurkan ya Allah. Rabbana tmis ala amwalihim. Harta benda mereka ya Allah, yang bukan mereka guna untuk Islam, tapi mereka guna untuk sesatkan orang. Ya Allah, harta benda mereka ni ya Allah, Engkau bagi lingkup. Bagi lingkup harta benda, hak ditabur untuk jahanamkan Islam, sesatkan orang. Washdud ala qulubihim. Nabi Musa minta, ya Allah, washdud ala qulubihim. Tutuplah pintu-pintu hati mereka. Dan bayanglah doa Nabi Musa. Tutup pintu hati mereka. Sebab fala yu'minu, maka mereka takkan beriman ya Allah, hatta yarawul azabal alim, sampai mereka lihat azab yang pedih. Lalu Allah jawab, ayat 89 Allah jawab, qala, Allah jawab, qad ujibat da'watukuma. Allah jawab. Allah kata apa? Hei Musa dan Harun alaihi assalam, ujibat da'watukuma. Makna berdua lah. Kalau seorang ka ni berdua lah, kuma. Ujibat da'watukuma. Anta, antuma, antum. Antuma lakuma, berdua. Makna Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa doa, Nabi Harun tolong amin. Diperkenankan doa kamu berdua, Allah perkenan. Bagi lingkup puak-puak ni Allah perkenan. Tapi Allah letak syarat, fastaqima. Fastaqima. Musanna, isim musanna, dua. Fastaqima, tapi hendaklah kamu berdua istiqamah. Nampak istiqamah? Allah jawab permintaan Nabi Musa dan Harun,
Allah kata aku perkenankan nanti sampai masa aku pelingkup Fir'aun, aku jatuhkan dia, Islam akan menang. Tapi aku minta kamu berdua, kata Allah, fastaqima, istiqamahlah. Terus berdakwah, terus menyampaikan Islam. Jangan berganjak walau seinci ke belakang. Walau ujian melanda, walau tentangan terlalu besar, terus. Allah beritahu, wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, dan janganlah kamu berdua ikut jalan orang-orang yang tak tahu, yang tidak mengetahui. Allah perintahkan ke Nabi Musa dan Harun, terus istiqamah. Jangan berganjak atas dasar Islam. Jangan berpaling. Urusan Fir'aun serah ke aku nak kepak dia belah mana tu hak aku. Kerja kamu wahai Musa Harun, terus bawa Islam. Kerja kamu wahai orang Islam, terus beritahu Islam. Terus cakap tentang Islam. Orang menentang, orang bantah, itu normal, obvious dalam dakwah. Tuan-tuan muslimat, Nabi Musa dan Harun doa tu, Allah perkenan. Apa tuan-tuan ingat besok tu Fir'aun tenggelam dalam laut? Dah, buka tafsir. Berapa lama Nabi Musa menunggu setelah doanya diperkenankan Allah? Start dia doa tu sampai Allah perkenan Fir'aun tenggelam. Berapa lama? 40 tahun. 40 tahun equal to 8 kali pilihan raya. Sabarlah. 8 kali. 8 kali 5, 40. Nabi Musa menanti 8 kali bubar parlimen. Nabi Musa tunggu 40 tahun. Duk ingat doa, oi besok Fir'aun mati. Dah 40 tahun lepas tu baru mati. Tu kata istiqamah. Tak ada rasa boring awak lambat duk ada lagi orang tua ni. Sabar. Islam ajar begitu. Islam ajar kamu jangan berganjak. Soal orang lawan aku, serah ke aku kepak macam mana. Bila aku nak kepak, itu hak aku. Kerja kamu bawa Islam dah. Ni dia. Saya bawa ayat 88-89 surah Yunus ni. Nak kait tadi dengan kisah Nabi tadi. Nabi doa. Nabi kata, ya Allah bagi kekeringan pada mereka macam kering zaman Yusuf. Yakni zaman Nabi Yusuf yang raja mimpi. Wa qala al-maliku inni sab'a baqaratin ara sab'a baqaratin, panjang dalam surah Yusuf. Raja mimpi 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Raja mimpi 7 tangkai gandum penuh dengan gandum dan 7 tangkai layu tak ada gandum. 7. Cantik nombor. Melayu dia boleh pitika pun cari pasal. Raja mimpi kan, termasuk 7 tu 7 tahun zaman kemarau yang teruk. Tu panjang cerita, baca surah Yusuf alaihi salam. Maka Nabi doa, Allah timpa pada musyrikin zaman kering yang teruk. Kata Ibnu Mas'ud, berlaku selepas hijrah. Ni pandangan pertama, di mana Allah bagi kemarau, panas yang teruk. Dahlah bumi Makkah tu panas, diberi kemarau yang panjang oleh Allah, naik debu-debu yang banyak. Lalu musyrikin menamakan debu yang banyak itu, mereka sangkakan dengan asap. Begitu pandangan pertama.
daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Persoalannya, adakah kita mau jadi seperti itu? Allah boleh buat tak? Boleh. Langit dia punya, bumi dia punya, semua dia punya. Apa yang ada, kita pun dia cipta. Allah segala-galanya dia boleh buat. Kalau kita bantah agama dia, kita bantah Islam dia, Allah boleh buat apa saja yang dia mau. Sebab itu kata ulama, jangan kamu mengusik dan mencabar Allah Ta'ala. Allah boleh buat. Allah bagi pada musyrikin dengan riwayat yang berbagai-bagai, sehingga disebut bagaimana mereka kelaparan yang teruk, kemarau yang dahsyat, berjalan debu naik memenuhi ruang angkasa, lalu mereka namakan itu asap. Ibnu Mas'ud kata, ini yang pertama. Pandangan pertama, ia sudah berlaku. Kita raikan. Pandangan yang kedua, Saidina Ali, Ibnu Abbas dan beberapa sahabat lain menyebut, ia berlaku di hujung tanda-tanda nak kiamat. Ini pandangan kedua. Apabila dekat nak kiamat, keluarlah asap memenuhi ruang angkasa sebagai salah satu tanda, 10 tanda besar hari kiamat nak berlaku. Selain daripada matahari terbit daripada barat, Nabi Isa turun. Baru ni dia turun, Imam Mahdi turun di Kuantan. Nabi Isa turun di Kuantan. Melayu ni punya merepek lah. Imam Mahdi lah, Nabi Isa lah, macam-macam menyanggahi hadis. Nanti akan keluar Dabbatul Ard, binatang yang akan bercakap. Binatang tu keluar daripada bumi. Di mana dia akan keluar? Di Bukit Safa. Tu semua tanda kiamat. Tengah-tengah sa'i keluar binatang berselerak lari. Tak dan lah. Lari rokok pun hilang habis. Berterabu lari. Beg silang umrah tu hilang. Lari. Binatang tu terbit di hujung di Bukit Safa. Dalam satu riwayat, keluar di Bukit Safa. Allahu Akbar. Selain daripada tanda-tanda lain, keluarnya asap. Asap ni dia keluar waktu tu ada orang beriman, waktu tu ada orang kafir, waktu tu ada orang munafik. 3 jenis orang waktu tu. Beriman ada, kafir ada, munafik ada. Serupalah lah. Hak munafik serah ke Allah lah. Allah Maha mengetahui isi hati mereka. Kita ukur luaran aja. Nabi ajar begitu. Kecuali jelas penentangannya terhadap Islam. Asap tu dia keluar. Dia bertiup lembut asap ni. Dan bila dia akan timpa 2 golongan ni, kata Nabi, dia akan kena pada orang beriman. Kita keluar pergi rumah apa semua, nak pergi masjid, tiba-tiba keluar asap ni, dia lalu depan kita. Kita pun tengok asap ni, dia sapu kita. Nabi kata, orang beriman merasakan seperti dia kena selsema. Macam kita kena flu macam. Macam kita kena hujan, lepas tu selsema, exhaust tersumbat. Itu aja. Kepada siapa tu? Orang beriman. Tetapi bila dia kena pada orang kafir dan orang munafik, kata Nabi, dia jadi lain.
Oh, dia jadi lain. Sebab tu kita takut. Berimankah sungguh kita atau munafikkah kita? Na'udzubillah. Tanda dia boleh tahulah waktu tu. Kalau dia mai kena kita rasa semua, confirm beriman. Nak siapa cakap? Rasulullah. Hadis sahih. Tapi dia kena kafir, dia kena munafik, dia jadi apa? Nabi kata yang pertama, dia rasa kepala dia panas nak terbakar. Sudah. Kena asap tu. Nabi kata, kepala rasa satu macam punya bahang. Macam kerja dekat tempat besi ke apa ke, kerja welding ke apa, panas habis muka. Rasa satu macam punya bahang kepala dia, wajah dia. Yang kedua, kata Nabi, keluar asap melalui telinga dia. Allah. Lalu keluar asap kat hidung. Hari tu advance. Hari tu Allah up sikit puak-puak ni, up sekupang lagi. Geng kafir dan munafik keluar. Nabi sebut keluar asap melalui telinga. Entah boleh bayang tak? Kita berjalan-jalan tengok asap tu keluar kena-kena, kita lega tak ada apa. Tengok member berasap, sah tak kafir munafik. Entah boleh bayang waktu tu. Keluar asap ikut telinga. Dan macam mana nak bayang? Macam kereta api steam James Watt, kereta api steam, naik steam, keluar asap kat telinga. Itu kafir dan munafik. Termasuk asap tu keluar, kata Nabi, melalui jalan bawah dia. Na'udzubillah. Keluar ikut saluran dia buang najis. Keluar dengan asap tu keluar belah situ. Kita duduk tengok seluar dia berasap. Awak mamat ni. Rupanya kafir dan munafik. Ya Allah, takut tuan-tuan oi. Walaupun Allah kata hadza yaghshan nas hadza azabun alim. Allah kata yaghshan nas, asap tu memang mengazab manusia. Walau Allah sebut begitu, tapi orang beriman dia rasa semua. Dia rasa semua. Yang orang kafir rasa teruk dengan munafikin. Rasa kepala nak tercabut panas, asap keluar ikut telinga dan ikut saluran najis dia. Na'udzubillahi min zalik. Lalu orang-orang yang keluar asap ikut telinga apa semua ni, mereka berdoa, Rabbana kshif anna azab. Wahai Tuhan, Rabbana kshif anna al-azab, inna muqinun, inna mu'minun. Ayat 12. Wahai Tuhan, tolonglah azab ni, tolong buat pelari daripada kami. Tolong angkat azab ini. Inna mu'minun, kami akan beriman. Ditafsirkan dalam tafsir inna mu'minun dengan maksud kami akan beriman. Si kafir tadi dan si munafik tadi kata kami akan beriman dengan maksud iman waktu itu sudah tidak bernilai lagi. Tak ada guna dah. Nak beriman sekarang ini, nak memahami agama sekarang ini, besok dah timbul asap tu, tak ada ruang dah kecuali mereka-mereka ini ditolak pengakuan imannya. Sama macam Fir'aun, amanat banu Israel, amanat bihi bani Israel, aku beriman, kata Fir'aun, kepada Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel. Tak dah, tenggelam dah dalam laut, tak sempat dah. Pengakuan itu ditolak oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Inilah ad-dukhan muslimin dan muslimat sebagai suatu tanda-tanda keagungan kebesaran Allah yang Nabi sebut dalam hadis, tanda-tanda kiamat besar, kubra. Kiamat kecil banyak dah. Banyak dah depan mata kita yang tak larat kita nak bahas. Kejahilan manusia, minum arak, zina berleluasa, perempuan ramai melebihi lelaki, macam-macam. Muzik dimainkan dengan bebas. Ni banyak tanda-tanda kecil yang sedang kita tunggu, tanda-tanda besar. Adakah kita sempat melihatnya atau tidak? Itu cerita lain. Itu cerita lain. Adakah kita sempat? Itu cerita lain. Tetapi yang kita kena faham, tanda itu sah dan benar dalam semua hadis yang bersifat sahih dan mutawatir. Tidak ada yang diragui, termasuklah Nabi Isa Dajjal. Dajjal itu daripada bangsa Yahudi. Dajjal itu berketurunan Yahudi yang akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihi salam setelah Nabi Isa turun di Dimashq di Suria waktu subuh. Nabi Isa akan turun waktu subuh. Dia turun di masjid, di Menara Putih, di Dimashq, di Damsyik, di Suria. Lalu ketika itu nak solat subuh, Imam Mahdi nak jadi imam. Lalu Imam Mahdi ke belakang memberi isyarat pada Nabi Isa untuk menjadi imam, tetapi Nabi Isa memberi isyarat, engkaulah imam. Ulama bahas peristiwa ni. Kenapa? Kerana Nabi Isa menghormati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi bukan sekadar umat Muhammad, tapi berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan isytihar diri dia di hadapan multazam, di hadapan pintu Kaabah. Imam Mahdi multazam ialah sebelah pintu Kaabah, antara Hajar Aswad dan sempadan pintu Kaabah. Itulah multazam. Di situlah Imam Mahdi declare, ana Mahdi, akulah Imam Mahdi. Lalu keluarlah pengikut dia untuk mengikut Imam Mahdi, bergerak untuk bertempur dengan Dajjal sehinggalah di Syria, kawasan sekarang ini di Syria, sehinggalah Nabi Isa turun dengan diiring oleh 2 sayap malaikat di waktu subuh. Dan ketika itu Dajjal berada di luar masjid, dan ketika dia melihat Nabi Isa, Dajjal lari ketakutan. Panjang cerita, sehingga dia akan dibunuh di suatu tempat nama dia Lud. Lud ini ulama bahas, dia akan jadi apa? Dia akan jadi kem tentera Yahudi. Yang dikatakan Babul Lud, pintu nama Lud. Di situlah Dajjal akan mati, dibunuh oleh Nabi Isa, di mana Lud itu kata ulama adalah kem tentera Yahudi. Itu dia. Baik itu kata ulama, Dajjal berketurunan Yahudi. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah. Apa yang dia sebut syurga, sebenarnya neraka. Dia sebut itu neraka, sebenarnya syurga. 40 hari dia tipu manusia. Dia boleh hidupkan orang mati, dia boleh turunkan air hujan, dia bagi duit banyak. Kain pelikat tu saya cakap lah, cak gajah duduk, cak gajah mampu, semua sampai 40 hari dia tipu manusia. Apa dia sebut, semuanya tak betul. Sampai dia boleh hidupkan datuk nenek moyang kita dengan izin Allah. Tok Wan kita hak mati berjalan, hidup. Akhirnya orang anggap dia Tuhan, dia akan berlaku. Ketika itu iman. Sebab itu penyelamat dia apa? Suratul Kahfi. Itu anak selamat daripada Dajjal. 2 riwayat. Riwayat pertama 10 yang awal Suratul Kahfi.
Riwayat kedua, 10 yang akhir suratul Kahf. Bagi saya, hafailah dua-dua. Walaupun ada riwayat paling kuat 10 awal daripada surah Al-Kahf. Tapi ada riwayat sebut 10 yang akhir suratul Kahf. Dua-dua kita pakai. Itulah penyelamat Dajjal. Apa dia? Surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Hafaz. InsyaAllah itulah zikir kita nanti untuk tahu ini Dajjal, bukan Tuhan. Sebab dia boleh buat turun hujan, tanam tanaman subur habis. Oh, dia bagi bantuan ni kira bukan kata gerana, habis semua dia bagi. Jaga tuan-tuan. Adakah waktu tu kita masih hidup? Entah. Hanya Allah yang maha mengetahui. Yang penting tanda itu Nabi sebut di dalam hadis. Muslimin dan muslimat sekalian, itulah ad-dukhan. Bukan asap rokok lah ni, tu tak terpakai. Tu penjahanam paru-paru, merosakkan paru-paru, menyedut karbon monoksida, rosak badan. Bukan asap tu, tetapi asap yang akan timbul dengan satu riwayat dan telah pun keluar dan telah berlaku dalam satu riwayat yang lain. Muslimin dan muslimat sekalian, kita mesti faham sebelum tanda-tanda tu sampai, marilah kita beriman sepenuhnya. Marilah kita faham agama ni macam Rasulullah ajar kita. Luasnya agama. Marilah kita jadi seperti seorang Yahudi yang dalam Sahih Bukhari, ketika Yahudi ini bersembang-sembang dengan Saidina Umar, tiba-tiba Yahudi ini kata, wahai pemimpin orang beriman, tahukah kamu kalaulah ayat Quran tu, tahukah kamu wahai pemimpin orang beriman, dia kata dekat Umar dalam Sahih Bukhari, tahukah kamu wahai pemimpin orang beriman, ada satu ayat dalam Quran, kalau turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan rayakannya, kami akan berpesta dengan turunnya ayat itu. Saidina Umar tanya, ayat apa? Dijawab oleh Yahudi, ayat nombor 3 suratul Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allahu Akbar. Ayat yang turun di Arafah Hajjatul Wada, pada haji perpisahan Nabi. Ayat 3 Al-Maidah yang turun di Arafah. Yahudi kata, kalau ayat tu turun dekat kami, kami berpesta menyambutnya. Kenapa? Karena dahsyatnya ayat itu. Yahudi faham. Kita Melayu tak berapa faham. Elok bertudung, tanggai tudung. Elok dah tak jadi pondan, nak jadi pondan. Pening kita. Islam dah ajar dah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ni aku dah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Sempurna dah Islam ni. Tak ada cacat, tak ada celah. Wajib kita sokong, wajib kita setuju atas apa saja cerita Islam yang bawa kepada kesejahteraan Islam, termasuk rang undang-undang 355. Wajib kita sokong. Apa dia tuan-tuan? Rang undang-undang Akta 355 ni, iaitulah suatu akta yang mau dikaji balik, menaik taraf tinggikan peranan yang dimainkan oleh mahkamah syariah di setiap negeri di Malaysia. Itu akta dia. Memberi, senang bahasa,
memberi suatu kuasa yang lebih kepada hakim mahkamah syariah untuk menjatuhkan hukum. Hak tu ada lah. Paling tingginya 3, 5, 6. Itu pun last revise, paling last dikaji undang-undang ni 32 tahun dulu, tahun 1984. Tahun 1984 itulah last dikaji, revise balik Akta Mahkamah Syariah yang memperuntukkan 3 tahun penjara, RM5,000 denda atau 6 sebatan. 3, 5, 6. Kalau 7, 8, 6 syoru. Baik, jangan silap tafsir. Itu syoru punya cerita. Jangan sebut ini ustaz, ini undang-undang 7, 8, 6 ustaz. Itu silap. Itu makan punya hal. Apa yang ada? 3 tahun atau denda RM5,000 bagi kesalahan-kesalahan ni lah. Hak zina lah, apalah apa semua ni. 6 sebab. Dahlah sebab tu pun tak ikut cara Islam. So hasrat kita, walaupun kita tahu cabaran dia besar, tuan-tuan, letak tepi dulu hudud. Tuan-tuan ingat mudah nak buat hudud, walaupun itu hasrat kita. Tuan-tuan, nak laksana hudud, pertama 222 ahli parlimen yang ada dalam sidang Dewan Parlimen, 222 members of parliament, kita nak bentang hukum hudud, walau Kelantan nak buat, mesti bentang dulu di parlimen. Undang-undang apa dia? Kita mesti dapat sokongan 2/3 ahli parlimen. 2/3 kali 222 berapa? 148 ahli parlimen. 148 ahli parlimen sokong, baru boleh laksana hudud. 1. 2, campur semua ahli parlimen sekarang yang Islam. Yang tadi tu saya pukul rata 222 tu termasuk Lim Guan Eng sekali, termasuk Lim Kit Siang, termasuklah semualah yang non muslim. 222 yang Islam campur semua, UMNO, PAH, PKR, DAP, ada DAP Islam, ada, campur semua ahli parlimen ni, baru 135. 2/3 daripada 222 ialah 148. Campur semua ahli parlimen Islam, baru 135. Tuan-tuan muslimat, 135 tu tak masuk hak melawan lagi, belum. Tak masuk hak bantah lagi. Tak masuk hak lawan lagi. Maknanya mudah tak? Susah. Tapi kita tak boleh kata hudud bukan hukum Islam. Jangan cakap macam tu. Kita wajib ada keinginan nak tengok, walau di sudut Constitution of Malaysia, it's a bit hard because adanya ahli parlimen yang mungkin non-Muslim yang menentang. Apatah lagi 3 dalam perlembagaan, okeylah, katalah dapat 148. Dapat 148 nak laksana hudud, dapat 148, maka masuk pula yang kedua, kena pindah perlembagaan Malaysia, kena pindah pada 3 fasal. Nak pindah 3 ni, kena tak persetujuan? Kena. Baru agung sign. Apa nak pindah tu? Saya baca ringkas. Oleh kerana tuan-tuan bukan peguam, dengar sudah. Baca ringkas. Apa dia nak pindah? Pertama, saya tulis Senarai 2, jadual 9. Natang apa tu? Hangguk sudah.
Nak buat hudud ni kena pindah senarai 2, jadual 9. Apa dia? Iaitulah memberi kuasa tambahan kepada kes jenayah di mahkamah syariah. Hakim dapat kuasa tambahan untuk melaksanakan hukuman hudud. Nak dapat kuasa tambahan tu jadual 2, senarai 2, jadual 9. Kena pindah. Bila pindah nak bahas dulu. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kedua kena pindah butiran 1 perkara 76A. Angguk sudah ambil faham. Jangan duk pening nak hafal pula, tak payah. Apa dia? Butiran 1 perkara 76A, iaitulah memberi kuasa kepada negeri-negeri di Malaysia, pemimpin negeri di Malaysia, sultan negeri di Malaysia, untuk laksanakan hudud. Kena pindah pula tu jadual 2 tu. Maaf, aku pun terlupa. Butiran 1 perkara 76A kena pindah. Beri kuasa pula kepada semua negeri-negeri di Malaysia, kuasa pada MB dan sultan. Dan yang ketiga kena pindah perkara 8, iaitu menjaga hak-hak non-Muslim supaya undang-undang itu tidak mendiskriminasikan mereka. Tuan, itulah hudud. Tuan ingat mudah? Susah. Maka kita tahu kepayahan dia di sudut undang-undang. Soal kerajaan Kelantan lulus itu hak negeri, tetapi nak laksana mesti melalui parlimen. Kalau Kelantan nak buat, boleh. Kelantan kena keluar dari Persekutuan Tanah Melayu. Kelantan kena keluar dari Malaysia. Apakah kita sanggup? Sedangkan kita memerlukan kerajaan pusat di sudut geran, bantuan, hubungan dua hala. Tu dia. Orang kata kita penakut lah, bacol lah, sembang darah. Tak, itulah halangan dia. Sampai orang kata, belahlah, keluarlah daripada Malaysia, buatlah. Iya, boleh. Ustaz Mat Yaakob boleh buat istihar, declare kami Kelantan keluar daripada Malaysia. Walaupun kata Ustaz Mat Yaakob tahun depan Dr. Vida Q Putih tak mau taja dah Kelantan. Tak nak taja dah, lantak dia. Boleh. Tapi takkan kita nak tanggung susah, kita memikir mudarat. Sedangkan hudud satu perkara yang boleh ditangguh, kena faham. Sedangkan hudud satu benda yang kita boleh kebelakangkan dulu. Takkan kita nak terima musibah, susah rakyat Kelantan nanti dalam nak laksanakan benda yang Islam bagi kelonggaran. Kena faham. Bukan masalah bacul penakut, itulah masalah dia. Nak buat, okey boleh. 148 ahli parlimen setuju, 2/3. Campur Islam semua 135 baru. 135 yang bantah 60, habislah. Lepas tu dengan perlembagaan lagi nak pindah, maka nampak jauh hudud tu. Walaupun kita stokong setuju, maka tu yang Tok Guru Haji Hadi ambil inisiatif. Ajak rakyat fikir Islam. Mahkamah syariah jangan dipandang hina. Bagi mereka up sikit power. Itu yang dia panggil rang undang-undang 355. 355 tu akta tu lah. Apa dia? Beri kuasa lebih pada mahkamah. Nanti bila lulus hak negeri-negeri. Saya ulang balik, katalah Tok Guru Haji Hadi bentang insya-Allah 17 Oktober. Sama-sama kita tunggu, doa elok-elok. 17 Oktober bentang, katalah biiznillah lulus. Maka menjadi hak setiap negeri di Malaysia, hak negeri itu dia nak bagi berapa sebatan, up sikit daripada 6. Katalah lulus, Kelantan kata kami 100.
100 ya. Siapa minum arak ke apa ke, kena 100. Sebab cara Islam, bukan sebab cara pukul kayu golf. Tu kena belajar pula dah. Panjanglah ceritanya. Nak sebab cara Islam, belajar fiqh. Yang penting ialah negeri-negeri dapat hak. Kalau dia bagi denda pun dalam takzir, lah denda 5,000, takzir seperti khalwat. Khalwat bukan hudud. Khalwat belum berzina lagi, berdua-duaan sahaja di bawah pokok-pokokan bersama setan-setanan. Kan? Itu khalwat. Tak boleh tuduh dia berzina. Maka khalwat masuk takzir. Khalwat boleh denda. Boleh jadi nanti Kelantan up 20,000, terpulang pada negeri-negeri. Bila dah lulus? Soalnya nak baca kali kedua 17 Oktober. Soalnya tuan-tuan tengoklah penentangan dia, hatta sudah ada ahli parlimen Islam yang menghentam mufti wilayah. Hentam Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bila Dr. Zulkifli Al-Bakri ajak rakyat sokong rang undang-undang 355. Kemarin Mufti Kelantan pula keluar kenyataan. Mufti Kelantan kata, ayo sokong rang undang-undang 355. Tak ada jalan, kita mesti sokong. Walaupun Persatuan China Hokkien Malaysia yang kita dah pergi tempat dia, Tok Gua Jadi dan komiti PAS pusat pergi tempat mereka, dewan mereka, buat penerangan. Kita tengok dalam Facebook, tengok dalam surat khabar, buat penerangan kepada non-Muslim. Persatuan Hokkien Malaysia yang telah kutip tanda tangan, nak kutip 1 juta, nanti nak serah pada 222 ahli parlimen untuk diserahkan dan untuk diambil tindakan supaya jangan sokong. Tok Gua Jadi dan komiti pergi buat penerangan, tapi jawapan mereka, kami tidak faham. Apa ini Hadi Awang sudah cakap. Allah, sedih kita. Nak macam mana? Inilah dakwah. Macam mana Nabi hadapi kesukaran, macam tu kita akan rasa. Walhal diterangkan dengan bahasa mudah. Ala kulli hal tuan-tuan, kita minta sungguh members of parliament daripada orang yang Islam dan juga yang bukan Islam, kalau sudi menyokong, alhamdulillah. Sebab doesn't concerning non-Muslim. This act, Undang-Undang 355, doesn't concerning non-Muslim. Please understand. Tu kita nak sebut. Tak usik kamu, orang Islam. Denda minum arak naik, denda kok ditangkap mabuk ke apa naik, berzina ke apa ke, khalwat ke apa ke, nak buat hudud. Itulah halangan saya sebut tadi. Maka paling tidak kita memikirkan ke arah untuk mengajak masyarakat berfikir tentang kemurnian Islam. Jangan sampai kita tidak faham agama kita sendiri dan akhirnya kita jadi penentang pada agama kita. Muslimin dan muslimat sekalian, saya sebut benda ni sebagai penutup untuk mengajak diri saya, tuan-tuan muslimat. Hari tu Masjid Seberang Jaya buat dah dialog, alhamdulillah, buat penerangan. Kemudian ada di luar masjid suruh jatuhkan tanda tangan. Pilah tulis, tempat tengok aku punya ada situ, tulis sign tanda sokongan, tulis tanda tangan, jatuhkan tanda kita sokong. Besok maka pen tu jadi saksi pada hari kiamat. Jadilah tuan-tuan. Soal nak setuju ke tidak nak sokong kali parlimen, itu soal nombor 2. Soalnya individu. Kita memahami ini adalah suatu jalan, walaupun kita tahu bila nak bahas nanti mungkin akan berlaku pro dan kontra. Mungkin ada 2-3 clause yang bakal dibentang oleh Tok Gua Jadi. Mungkin ada ruang yang mungkin tak kena di sudut undang-undang. Kita harap ahli parlimen yang peguam ni tolong bahas dan perbetulkan, bukan nak buang semua. Sebab Tok Gua Jadi bukan maksum.
Kita manusia yang lemah, ada kelemahan. Apa yang penting ialah kita dengan Islam, Islam ni lengkap. Walaupun kita terpaksa menghadapi sistem demokrasi perlembagaan Malaysia yang macam-macam, namun ke arah melaksanakan Islam itu mesti ada dalam diri kita. Walau kita tahu susah. Yang penting itulah tanda keimanan kita kepada Allah, sayangnya kita kepada agama kita, dan kita mengharapkan tarikh 17 Oktober biiznillah menjadi tarikh yang ahli parlimen boleh berlapang dada dan membahaskan dengan baik. Kalau ada kelemahan, kita minta perbetulkan, bukan dengan menolak semuanya. Biar orang Islam jangan pandang rendah mahkamah syariah. Ni pandang sebelah mata pun hina lagi ada. Na'udzubillah. Itulah yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, sebab ada sahabat yang WhatsApp dan minta tolong saya hurai sikit di sudut Undang-Undang 355. Saya ulang balik, ia pencetus kepada mengangkat martabat mahkamah syariah. Kena faham, hudud terlalu jauh di sudut perlembagaan. Kena faham tu, bukan kita padamkan cita-cita, tidak. Kita nak tengok. Tetapi itu yang saya sebut tadi, memerlukan majoriti 2/3 ahli parlimen, 148 orang ahli parlimen setuju. Sedangkan yang Islam hanya 135 aja, tak cukup lagi 13. Itu dia punya situasi dalam parlimen. And then nak kena gubal 3 undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Semua itu kita nampak satu jalan yang agak berliku, namun kita tidak boleh kata hudud itu bukan hukum Allah. Wajib kita kata, cuma nak laksana je bila tu saja. Dan yang penting ialah inilah langkah awal, menyedarkan masyarakat peranan mahkamah syariah dan kesalahan-kesalahan jenayah yang Islam ajar, yang kita tidak boleh buat sesuka hati kita. Semoga ada manfaat apa yang kita bincangkan pada malam ini. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada terjerumus ke lembah kesesatan. Ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selamatkan kita semua daripada jadi manusia yang menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana menentang agama Allah tidak ada tempat kecuali neraka Allah, penentangan yang membawa kepada murka Allah, yang akhirnya tidak ada tempat lain yang Allah akan hantar melainkan neraka yang amat sakit dan pedih, yang tidak mampu kulit menahannya. Semoga Allah mengasihani kita dengan kasih sayang, rahmat yang berpanjangan, dan semoga Allah memberi kecekalan kepada para ulama kita yang bersungguh-sungguh untuk melihat Islam berdaulat di bumi Malaysia ini. Dan semoga yang masih menentang, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu hati mereka. Kalau Islam, ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka. Kalau bukan Islam, ya Allah, campakkanlah hidayah kepada mereka, biar mereka faham apa dia Islam, agama yang diisytihar sebagai agama yang paling benar di sisi Allah, walaupun Islam membenarkan kebebasan beragama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.